Zombie Apocalypse. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam durian. Hari ini kita berada di Kuala Dungun di kebun Datuk Chang. Kebun Datuk Chang sebenarnya saya sudah kenal Datuk Chang lebih kurang 4 tahun. Pada 2017 November datang lawat kebun Datuk Chang, lebih kurang masa tu tinggi pokok lebih kurang dalam 5 kaki. Masa tu Datuk Chang baru mula tanam. Jadi tempat saya mula lawat ni, kita dapati kebun ni sangat mencabar. Satu daripadanya ialah struktur tanah dia adalah jenis tanah liat putih. Jadi kita tahu tanah durian ni dia perlukan tanah yang gembur dan perlukan oksigen yang banyak. Kalau tanah liat putih ni sebenarnya pengudaraan tanah tidak baik. Terutama bila masuknya musim tenghujan, bila di Terengganu ni memang kalau hujan dia boleh katakan 7 hingga 10 hari berturut-turut. Jadi bila hujan berturut-turut, ketepuan air meningkat. Jadi bila ketepuan air meningkat, kekurangan oksigen berlaku. Bila kekurangan oksigen berlaku, akan jadi reput. Bila akan reput, pengambilan zat dan juga air terencat. Jadi pokok menjadi lemah, kita akan dapati pokok kuning dapat penyakit. Jadi kalau struktur tanah yang baik ialah 50% tanah, 25% air, 25% udara. Tetapi disebabkan tanah liat, tanahnya tidak gembur, masalahnya menjadi mencabar ialah masuk musim tenghujan memang pengudaraan tanah agak tidak baik. Jadi satu daripada caranya kita nak mengatasi, kalau kita tengok kebun Datuk Chang ni, digalinya banyak parit-parit tertentu supaya untuk merendahkan paras air, supaya air dapat disalur keluar secepat mungkin. Kedua, kita dapat juga, saya bagi cadangan pada Datuk Chang, ialah kita tambah pasir. Bila kita tambah pasir, rumput dah tumbuh, pengudaraan tanah akan berubah. Ketiga, kita dapat di kebun ini memang kita menyimpang rumput. Rumput sekali lagi dia adalah merupakan kulit kepada tanah. Jadi kalau kita nak pokok kita tumbuh sihat, satu daripadanya ialah kita kena simpan rumput supaya dia menjadi satu alam persekitaran semula. Jadi sebab durian ni asalnya daripada hutan. Jadi dia memerlukan suasana hutan untuk tumbuh sihat. Jadi kita perlu kekalkan sedikit sebanyak kalau boleh suasana hutan itulah untuk pokok tumbuh sihat. Dan seterusnya ialah dari segi pembajaan ni ialah kalau boleh kita menggunakan pembajaan, kalau boleh kita kena pengurusan zat seimbang, di mana menggunakan baja organik dan juga baja kimia. Kalau kita setakat menggunakan baja kimia, pertumbuhan pokok cepat, tetapi dari segi kesihatan pokok tidak kuat sebab zatnya tidak seimbang. NPK sahaja, nasi putih kosong lah yang selalu saya sebutkan. Kalau boleh kita nak juga ada organik, jadi dia ada zat yang seimbang. Seterusnya kalau hari ini kita dapati ada juga tempat-tempat tertentu yang kita buat pruning supaya kita nak buang tunas-tunas pucuk air. Yang menegak ke atas itu semua adalah pucuk air, ataupun saya lebih biasa panggil dia sebagai ranting jantan. Supaya orang mula faham. Kalau kita tahu ranting jantan itu dia tidak berbuah. Kalau kita panggil ranting betina itu dia adalah ranting yang boleh berbuah. Tetapi kalau mengikut sebutan yang sebenar, dia adalah ranting vegetatif ataupun ranting reproduktif. Tapi kalau kita gunakan nama ini, mungkin juga ada yang pakcik-pakcik kat kampung tanah dia tidak faham. Jadi kita untuk memastikan semua orang dapat faham istilah yang kita nak perkenalkan. Jadi saya lebih suka menggunakan ranting jantan dan ranting betina. Ataupun kalau untuk yang orang yang lebih memahami sains, kita menggunakan reproductive branches ataupun cabang reproduktif, cabang vegetatif. Dan dari segi pengurusan Datuk Chang di sini dia memang menggunakan kaedah yang saya perkenalkan dulu. Jadi pertumbuhan pokok kalau kita lihat di sini memang pokok dia sekarang dah masuk tahun ke-5 lah. Tahun ke-5 kalau besar macam ni, kalau di luar orang perlukan 6 hingga 7 tahun ataupun 8 tahun. Tetapi sini kita dapat singkatkan. Cuma pertumbuhan pokok Datuk Chang di sini ada sedikit terencat bila masuknya musim tenghujan disebabkan air terlampau tinggi. Jadi ini antara faktor-faktor yang berlaku. Contohnya kita mungkin boleh gali. Ambil cangkul, tengok tu, kita tengok ke struktur tanah. Dalam sikit dah, cangkul dalam sikit. Dalam lagi. Ke dalam sikit lagi. Ya, ke dalam lagi. Okey, kita tengok tanah tu di sini dia adalah sedikit liat. Basah. Jadi pengudaraan tanahnya dia tidaklah sebaik itu. Tapi kalau kita tengok atas permukaan dia warnanya memang ada warna yang coklat kan. Itu menunjukkan organik dah terkempur selepas 4 tahun. Jadi ini antara salah satu yang kaedah pengurusan lah.
Jadi mungkin di sini juga kita boleh juga dapatkan sedikit perkongsian pengalaman Datuk Chang di sini. Apakah pengalaman pahit dan juga pengalaman manis sepanjang 5 tahun menanam durian. Apakah masalah atau cabaran yang dihadapi, dan punca-punca dihadapi itu akan disebabkan oleh persediaan tanah ataupun lain-lain yang mungkin Datuk boleh kongsikan supaya kita menjadi satu rujukan untuk orang ramai belajar supaya tidak mengulangi kesilapan yang sama. Memang tempat saya ada yang tempat tinggi, tempat tanah liat. Masa tu saya tak berapa faham. Ikut biasa gali lubang tanam selalu. Jadi hari ini saya hadapi banyak masalah kematian akar oleh terlalu banyak air. Jadi Mr. Lim pun ada nasihat supaya saya gali banyak parit supaya air keluar cepat dengan cepat. Untuk tempat yang rendah, dulu asal saya pun tanam. Jadi banyak tanggung air. Jadi saya ada gali sampai, kalau tak silap saya, sampai 10 kaki. 10 kaki pun saya pun ambil keluar, buat besut, tanam semula. Supaya elakkan kepada banjir lah tanggungan air. Itulah pengalaman saya. Jadi saya nasihatlah kalau orang sesiapa nak tanam, kena buat busuk lah, kasih tanam tempat atas tinggi. Okey, daripada perkongsian Datuk yang ceritakan, kita dapati ialah lubang yang digali itu Datuk memang bersihkan dan angkut tanah di atas. Selepas tanam tu pokok lepas tahun memang naik balik dan sihat. Jadi ini satu terbukti, dan sewaktu gali tu kita dapati dalam tu ada air. Jadi kita tahu ialah kalau ketebalan air tinggi memang pokok akan reput. Contohnya kita dapat satu ilmu daripada alam semula. Jadi kalau kita ke tepi pantai, terutama di kawasan Paya Bakau sebenarnya pokok Paya Bakau terendam dalam air, tetapi dia bukan terendam 24 jam sebab ada air pasang surut. Jadi semasa air pasang dia terendam, bila surut akar tu dapat bernafas. Jadi sebenarnya pokok bakau hanya hidup di kawasan pasang surut. Kalau di luar daripada kawasan pasang surut dia tidak tumbuh. Jadi daripada pengalaman ini juga memberikan satu lagi kata idea di mana kita nak pastikan akar kita tidak terendam. Dan satu contoh yang sangat bagus ialah orang tanam sayur. Kalau orang tanam sayur dia pasti bawa batas. Dan kalau kita tanya kenapa bawa batas, kalau saya tak bawa batas dia tak tumbuh, dia cepat mati. Jadi itulah idea yang saya dapat 18 tahun yang lalu buat busut. Idea yang ni memang dimulakan. Saya akan mulakan ada 4 idea lagi, tetapi hari ini saya tidak akan kongsikan lagi sebab belum sampai chapter tu lagi. Kita ada 4 idea lagi bagaimana kita nak menghasilkan durian. Kita boleh mengawal ketinggian durian memang rendah. Saya akan tunjukkan nanti. Dari segi mengawal durian berbuah awal di luar musim, dan juga bagaimana nak menghasilkan buah yang bentuk grade A banyak. Contohnya Datuk ambil buah sini. Berapakah peratus yang Datuk dapat yang grade A? Daripada 100 biji, berapa biji yang dapat grade A? Sebenarnya Mr. Lim, tahun lepas pertama kali pokok saya berbuah. Yeah. Pertama kali. Tetapi saya rasa bangga lah kerana buah duri hitam dengan buah musangking, saya boleh cakap setanding dengan buah dari Pahang. Tahun lepas musim pertama saya dapat lebih kurang 500-600 biji 500-600 biji. Dari itu saya rasa lebih kurang 60% lah boleh kata grade A dengan grade B. Ya. Grade A biar tinggi lah. Satu lagi saya nak berkongsi adalah saya pernah makan buah duri hitam dari Pali Buntah. Dia memang biji besar. Biji besar. Tetapi kali ini saya rasa orang kata surprise. Terkejut kerana biji untuk saya punya duri hitam adalah kecil. Keset. Keset kecil, keset. Sebenarnya I nak berkongsi ilmu lah. Saya pakai satu jenis baja dari Mr. Lim. Dia F4. SP4. SP4 dengan CBK. CBK. Jadi I boleh kata buah duri hitam dari dia tangau ni
improve gene, improve gene. Saya haraplah kita boleh commercialize saluran nanti yang akan datang. Duri hitam daripada mentagau ni kita boleh sebenarnya boleh menghasilkan buah bukan hanya keset, tetapi kita boleh menghasilkan duri hitam yang ada sedikit pahit dan bercampur manis dan juga ada sedikit berbau enzim. Sebenarnya saya nak kongsikan sebab kita akan buat satu di YouTube lagi di rantau kemudian yang juga duri hitamnya bijinya keset. Pokok umur lebih kurang macam Dato' Chan 5 tahun. Begitu rasanya juga. Jadi sekali lagi kita nak membuktikan adalah mitos kata seandainya klon-klon tertentu hanya sesuai di tanah di kawasan tertentu saja. Jadi kita nak bagi satu keyakinan ialah dari Perlis sampai Sabah, seandainya kita menanam durian, menggunakan pembajaan yang betul, pengurusan yang betul, penjagaan yang rapi, sebenarnya kita boleh menghasilkan kualiti yang sama di seluruh Malaysia. Ataupun sebenarnya boleh dikatakan di seluruh Asia Tenggara. Jadi bagi saya adalah berusaha tak semesti berjaya. Setiap kejayaan datang daripada usaha. Jadi sebenarnya Datuk ni memang berusaha. Disebabkan minat lah. Ustaz Lim, saya ada satu soalan lah nak tanya untuk hari ini. Kesesuaian tanah yang macam mana yang sangat diperlukan oleh pokok durian. Ya, adakah tanah berpasir atau tanah seluk kapur pasir? Itu yang saya nak pastikan supaya kita nak tanam durian nanti tidak bermasalah dengan tanah.